Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salatu wa atammut taslim ala habibina al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang saya muliakan Tuan Nazir, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik, dan juga pelayar-pelayar ilmu kita di ruangan Facebook masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan detik ini Allah masih lagi panjangkan umur kita, Allah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk jejak ke dalam masjid, kemudian solat berjemaah, solat fardu maghrib bersama-sama. Bukan senang tuan-tuan ya. Lagi-lagi hujan ni. Hujan ni kalau kena selimut terduduk terus. Tadi saya tepi tuan pengurusi, jadi sejuk juga, beku tuan-tuan, depan ni aircon. Jadi alhamdulillah, apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung perbincangan kita berkenaan surah Al-Insyiqaq, yang mana pertemuan kita pada bulan yang lepas kita berhenti sehingga ayat yang kedua, iaitu membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama Allah menyuruh ataupun Allah membelah langit. Idza samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Pengajaran pertama berdasarkan ayat pertama yang kita belajar sebelum ni menunjukkan yang langit pada hari kiamat akan terbelah. Yang kedua, pada ayat yang kedua kita belajar apabila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Pengajaran yang kedua yang sudah kita belajar pada bulan yang lepas, bila Allah mengatakan wahai langit terbelahlah kamu, maka langit tanpa banyak tanya terus membelah, terus terbelah, menunjukkan yang langit suatu makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ingin kita sambung pada malam ini iaitu ayat yang ketiga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan ayat yang ketiga ini? Pengajaran yang pertama ialah bukti kepada yang bumi itu bulat. Sebab sebelum ni kan pernah ada isu orang duk gaduh, bulat ke, petak ke, rata ke, kan orang duk gaduh. Jadi bukti kepada bumi itu bulat ialah pada ayat yang ketiga surah Al-Insyiqaq. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Makna kata sebelum tu bumi bulat. Kalau bumi sudah rata, kenapa nak diratakan lagi? Jadi ini dalil kepada yang bumi itu bulat. Dan kalau kita ikut pendapat Syekh Shalih Utsaimin, beliau pun mengatakan inilah dalil yang menunjukkan bumi itu bulat. Baik, itu yang pertama. Pengajaran yang kedua berdasarkan ayat yang ketiga ialah apakah yang dimaksudkan dengan muddat, apakah yang dimaksudkan dengan rata. Rata di sini ialah rata yang tiada sisa. Kalau kita lihat macam dekat dunia hari ini, contoh kita nak ratakan sesuatu tempat ataupun gunung runtuh, bukit runtuh, dia ada sisa, betul tak? Dia ada sisa ketulan-ketulan batu. Makna kata tak rata.
ataupun tak rata betul. Tapi bila berlaku kiamat, Allah kata wa idzal ardu muddat, bumi akan diratakan. Rata bagaimana? Rata yang begitu rata, tiada ketulan-ketulan batu lagi. Ini yang Allah cerita pada surah yang lain, iaitu surah Taha ayat 105, 106 dan 107. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Jadi gunung itu Allah akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ayat ke-106, fayazaruha qa'an safsafa, maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Makna kata rata yang betul. Dan ayat yang ke-107, la tara fiha iwajan wala amta, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Jadi bila bumi diratakan, tiada lagi ketulan-ketulan batu dan tiada lagi tempat yang tinggi dan tempat yang rendah. Semua akan jadi sama. Macam kita hari ini masih lagi ada tempat yang tinggi, masih lagi ada tempat yang rendah, masih lagi ada tempat yang boleh kita menyorok. Namun bila berlaku kiamat, bumi akan diratakan seluas-luasnya. Apakah hikmah Allah ratakan bumi ini? Kerana hikmahnya untuk supaya manusia tidak terselindung ketika bila? Ketika di mahsyar. Menunjukkan yang manusia akan dilihat, akan dari jauh dapat melihat keseluruhan manusia. Itu kelebihan Allah ratakan bumi. Sebab itu kalau kita lihat padang mahsyar ini, dia tak sama dengan padang bola. Beza padang mahsyar dengan padang bola. Kalau padang bola pun kita dah gelisah, betul tak bang? Oh, padang bola panas. Lagi-lagi musim sekarang. Sekarang mungkin tak rasa musim sejuk, musim mendung. Tapi kalau datang musim panas, duduk kat padang bola, orang yang minat bola pun tak main bola. Dia kata gila nak main panas-panas ni, terbakar yuk. Orang tak main bola kalau waktu panas, tak syok. Itu padang bola yang mataharinya jauh lagi daripada kepala kita. Tapi padang mahsyar punya hebat dan punya dahsyat, matahari akan duduk dekat di atas kepala kita. Allah sebut, Nabi SAW bersabda, tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil fayakuna nasu ala qadri a'malihim fil araq. Nabi bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk sehingga berjarak satu mil ataupun satu ni di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ketika di padang mahsyar, matahari bukan jauh dah. Matahari akan begitu dekat di atas kepala kita sehinggalah kita akan berpeluh, dan peluh kita akan menenggelamkan kita mengikut amalan kita. Kalau amalan tak banyak, lemah ahlan wa sahlan, selamat jalan. Tapi kalau amalan banyak, insya-Allah tidak menenggelamkan kita. Baik. Seterusnya ketika di padang mahsyar pula, keadaan dia bukan setakat panas. Macam kita hari ni kat padang bola, kalau panas pun ada baju. Orang pakai stongan supaya tak gelap tangan. Orang tutup kepala supaya tak pening kepala. Ada baju lagi. Tapi ketika di padang mahsyar, panas pun panas dan kemudian tidak berbaju. Ustaz tahu mana? Ustaz pernah duduk ke padang mahsyar? Nabi cerita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghuzlan. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, yang kedua telanjang tanpa pakaian, yang ketiga tanpa disunat. Ini tiga keadaan manusia. Yang pertama, tanpa alas kaki. Yang kedua, telanjang, tak ada baju pun. Dan yang ketiga, tanpa disunat. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain? Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau tak pakai baju, orang tak skodeng ke? Laki tak tengok ke kita yang perempuan ni? Ataupun laki tengok sama laki, perempuan tengok sama perempuan? Yelah, tak berpakaian, orang tak skodeng ke? Macam kita lah tuan-tuan kan. Kita kalau orang contoh telanjang depan kita, tengok ke tak tengok? Kita jangan kata telanjang Ustaz, orang seksi, contoh orang seksi pakai baju ketat-ketat, terbuka separuh, kita tengok ke tak tengok? Kadang-kadang tertengok, betul bang? Kan? Ustaz tanya masa ni, takkan nak mengaku pula. Saya memang tengok tu, tengoklah juga, tapi takkan nak mengaku depan jemaah ni. Ustaz pun faham lah Ustaz. Itu kalau di dunia wanita seksi, kita kadang-kadang tertarik untuk menengoknya. Tapi ketika di padang mahsyar, bukan setakat seksi lah, habis terbuka, sehelai benang pun tiada di badan. Kemudian kata Aisyah, orang tak tengok ke Rasulullah? Lalu apa kata Nabi? Qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum zalika. Wahai Aisyah, kata Nabi, masalah yang akan dihadapi lebih penting dari sekadar melihat satu dengan yang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Bukhari, muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi, orang tak dan tengok dah Aisyah, tak dan tengok dah. Sebab hari tu orang duk sibuk dengan diri masing-masing, duk fikir macam mana ni, lepas ke tak lepas ni, syurga ke neraka ni. Sebab itu dalam surah yang pernah kita bahaskan, Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu, hari yang kita ni lari antara satu sama lain. Al-mar'u, al-mar'u ni orang yang dulu suka tolong orang. Macam kita hari ni kan kadang-kadang ada selebriti, ada seorang ustaz yang suka tolong orang. Asal nampak orang susah, dia sampai. Asal nampak orang susah, dia sampai. Mana kata kalau orang susah, dia mesti akan tolong. Tapi orang macam ni pun ketika hari padang mahsyar kelak, orang ini akan lari satu sama lain. Tak terfikir dah, sian aku tengok dia, tak apalah aku tolong dia. Tak ada dah, tak fikir orang dah. Masing-masing akan lari. Dari siapa? Dari sanak saudara, dari ibu dan ayah, dari anak dan isteri. Sebab apa? Sebab sibuk dengan urusan masing-masing dan takut diperjudikan. Dulu abang tak tunaikan tanggungjawab. Dulu ayah tak ajar saya solat. Jadi masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Urusan apa? Likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Asy-sya'nan tu iaitu satu sibuk yang duk fikir neraka ke syurga, neraka ke syurga. Duk fikir tu lah. Syurga ke neraka, syurga ke neraka. Itu sudah menyibukkan orang ketika di padang mahsyar, membuatkan orang tak fikir lah. Nak tengok kanan ada akak timah, nak tengok belah kiri mak leha, tak tengok dah. Sebab apa? Terlampau sibuk. Baik. Jadi itu keadaan di padang mahsyar. Kemudian bila kita lihat dan kita dengar keadaan padang mahsyar ni, kita risau. Macam mana Ustaz kita punya nasib di padang mahsyar? Kalau dekat dunia ni Ustaz, susah-susah pun kita boleh tolong lagi, minta tolong orang lagi, kawan ke adik ke. Tapi di padang mahsyar Ustaz, macam mana kita nak dapat pertolongan? Ada ke pertolongan ataupun syafaat yang boleh kita dapatkan? Ada 7 perkara ataupun 7 golongan yang perlu kita jadi supaya kita di padang mahsyar menjadi orang yang seronok ataupun orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 7 golongan tersebut? Ini golongan yang selalu kita dengar oleh para asatizah kita ungkapkan, iaitu daripada satu hadis
hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, ada 7 golongan yang apabila dinaung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Iaitu ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Yang pertama ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau kita dekat sini ada jawatan sebagai seorang pemimpin, maka gunakan sehabis baik. Ini peluang kita untuk selamat di padang mahsyar. Saya ustaz bukanlah ketua ataupun YB ustaz, saya ni nazir je, saya ni tok siah je. Pemimpin lah tu. Mana kata kita ni ada benda yang kita pegang sebagai amanah. Kalau tak pun paling kurang sebagai ibu, sebagai ayah. Jadi tunaikan sehabis baik supaya bila kita di padang mahsyar kita dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa seorang pemuda yang sibuk dengan ibadah, orang ni luar biasa. Sebab itu ada 4 perkara yang baik, namun 4 perkara selepasnya adalah lebih baik. Antaranya ialah yang pertama, taubat yang dilakukan oleh orang tua itu bagus. Memang bagus. Tapi jikalau taubat itu dilakukan oleh orang yang lebih muda, maka adalah lebih bagus. Orang tua kita nampak pergi masjid, duduk saf depan, biasa. Orang tua baca Quran, biasa. Sebab dah di hujung nyawa. Macam semalam saya pergi dekat masjid Belah Ampang, saya ceramah. Saya puji dia punya jemaah. Saya kata dekat seorang jemaah, dia kata, "Pakcik, saya sukalah masjid ni." Kenapa? Sebab jemaahnya penuh. Macam tuan-tuan lah, ramai. Masjid besar tapi ramai. Selalu kalau masjid besar, jemaah sikit. Ini masjid besar, jemaah ramai. Lalu apa kata jemaah tu? Apa kata pakcik tu? "Biasalah ustaz, sini kawasan orang pencen, orang dah hujung nyawa, nafas pun tersekat-sekat ustaz. Bila-bila masa saja berhenti nafas." Tu yang ramai datang tu. Tengok. Sebab apa? Sebab ramai golongan tua. Sini golongan yang pernah muda. Nak sebut tua takut terasa pula. Sini golongan yang pernah muda. Jadi kalau orang tua taubat istighfar itu biasa. Tapi kalau orang muda yang banyak baca Quran, selalu datang solat jemaah, itu perkara yang luar biasa. Sebab itu pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, pemuda ini ataupun orang ini akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Kadang-kadang kita nampak ada seorang ni selalu datang ke masjid. Hujan pun datang, panas pun datang, ribut pun dia datang. Jadi orang ini dapat naungan. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, jikalau kita nampak seorang yang suka pergi masjid, mengimarahkan masjid, fayashhadu lahu bil iman. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata kita kena bersaksi yang dia tu orang beriman, dia tu orang baik. Macam mana maksud bersaksi tu? Kata ulama, iaitu ceritakan kebaikan dia. Contoh, kita ni tahu dia ni, walaupun dia ni orang yang, manusia kadang-kadang ada juga buruknya. Datang orang tanya kita, "Saya nak jumpa ni Haji Din, kamu kenal ke?" "Oh, Haji Din kami kenal." "Dia tu okey ke orangnya?" Kita kenal. "Oh, Haji Din ni setahu aku kedekut tak hidung masin. Kalau pergi makan dengan dia ustaz, tak pernah belanja. Kita orang yang selalu belanja dia. Tapi kalau bab jemaah masjid, memang dia nombor 1, dia duduk depan." Jadi kata ulama, kena cerita yang baik dulu. "Oh, Haji Din bagus, dia tu tok siap kita orang, dia tu AJK masjid, selalu datang ke masjid, duduk saf depan, selalu baca Quran." Ceritakan yang baik-baik kepada Haji Din tadi. Itulah maksud fayashhadu lahu bil iman. Walaupun ada di sisi lain keburukannya. Itu kelebihan orang yang selalu pergi masjid. Sebab itu orang yang pergi masjid ialah orang yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat ialah warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Macam kita hari ini, kita bertemu dengan kawan kita kerana Allah, kita berpisah dengan kawan kita kerana Allah. Sebab itu kita hari ini, contoh macam kita nak datang beraya kan, macam yang baru ni kita datang beraya. Datangnya beraya kita kalau sebab kerana Allah, maka Allah akan balas cinta kita. Sebab itu ada satu hadis, ada seorang dia nak pergi ziarah rumah sahabatnya, kemudian datang seorang malaikat, iaitu malaikat Jibril, menyamar sebagai seorang manusia, tanya kepada sahabat ini, kamu nak ke rumah sahabat kamu ni sebab apa? Sebab kamu nak tengok sofa, sebab kamu nak tengok peti ais baru, ataupun sebab apa? Aku pergi sebab aku nak ziarah dia kerana Allah. Lalu kata malaikat, kalau begitu sesungguhnya Allah pun mencintai kamu kerana kamu mencintai saudara kamu. Tengok. Sebab itu kalau boleh, jumpa dan berpisah kita kerana Allah. Macam mana kita nak bagi rasa cinta tu, berpisah kerana Allah, berjumpa kerana Allah, macam mana? Antaranya ialah doakan kebaikan member tanpa pengetahuan dia. Ini benda yang selalu orang sukar untuk buat. Sebab bila kita nak doakan baik untuk orang, susah bang. Sebab tu ini benda yang kita kena amalkan. Contoh, kalau kita rasa kita nak kaya, kita doakan member kita lagi kaya, ataupun kaya berbanding kita. Sebab bila kita doakan member kita tanpa pengetahuan dia, maka kita akan dapat satu amin dari para malaikat. Kata malaikat, bagimu apa yang kamu doakan bahkan lebih baik. Kalau kita doakan member kita kaya, maka kita akan dapat apa yang kita doakan juga. Sebab itu kadang-kadang kalau saya jumpa orang kan, Assalamualaikum bang, salam, siapa nama? Haji Din. Habis tu saya terdoa-doa kan, ya Allah kau kayakan Haji Din. Kita bayangkan muka dia, insya-Allah nanti Allah kayakan kita. Jumpa siapa-siapa, ya Allah panjangkan umur mat, panjangkan umur siapa lagi, Kak Leha dan sebagainya. Baik, itu yang keempat. Seterusnya, antara golongan yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala ialah seorang lelaki yang diajak zina oleh wanita yang kaya dan cantik, tapi ia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Seorang lelaki yang tolak zina apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik, ini sangat susah. 1, 2, 3, 4 tu boleh nego lagi. 1, 2, 3, 4 Ustaz, saya ni boleh lagi lah kalau nak buat tu. Tapi yang kelima Ustaz, susah Ustaz. Pakcik umur dah 60 pun susah nak buat. Susah. Saya 60 okey lagi Ustaz. Sebab itu orang yang walaupun diajak berzina oleh perempuan yang cantik, orang ini tetap ataupun akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan tangan kirinya sehingga tidak diketahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi orang yang selalu sedekah tanpa pengetahuan orang, ini dikiaskan kepada orang yang bersedekah tapi dalam keadaan yang tersembunyi. Sebab itu dalam agama kita nak sedekah menunjuk-nunjuk ataupun nak sedekah secara zahir dipaparkan tak ada masalah, boleh je. Cuma ya yang ditakuti kata ulama, takut kita riak, itu ya. Kalau kita memang nak ajak orang bersedekah tak ada masalah, no problem. Cuma yang takut riak tu ya. Bila riak, sia-sia amalan kita. Sebab tu apa pun yang terbaik, sedekah ialah sedekah yang tersembunyi supaya kita tak dapat sifat riak tersebut. Sebab itulah sedekah ini antara 4 perkara yang baik tadi. Yang pertama taubat. Yang kedua ialah sedekah yang dilakukan oleh orang yang fakir. Orang kaya bersedekah bagus. Tapi kalau orang yang fakir, yang miskin, tak kaya bersedekah, lagi bagus. Sebab itu kita hari ini walaupun susah macam mana pun kita sedekahlah. Sedekah bukanlah ada dia punya tahap, bukan kena RM10 tak. Ada orang RM1 lah, supaya kita menjadi orang yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga meleleh air matanya basah kerana menangis. Hadis riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 620. Baik, jadi ini golongan-golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya pada ayat yang keempat Allah berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat.
dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Pengajaran yang pertama berdasarkan ayat yang keempat ialah bumi akan memuntahkan semua termasuklah manusia untuk pengadilan. Jadi pada hari kiamat kelak akan berlaku muntah dari bumi. Apa yang terkandung dalam perut bumi semuanya akan diluahkan, termasuklah mayat-mayat manusia. Dalam surah yang lain, surah Zalzalah ayat 1 hingga ayat 4, Allah ceritakan tentang manusia bertanya, kenapa bumi ini muntahkan isinya. Pada ayat yang pertama surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Manusia tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa bumi muntah sebegini? Lalu kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Sebab itu apabila bumi muntah dan ditanya oleh manusia, kata Allah, kerana bumi menceritakan beritanya, berita manusia-manusia yang telah melakukan kejahatan maupun kebaikan di atas muka bumi. Sebab itu ulama menggalakkan kita, contoh macam kita kadang-kadang kan, bila tengok orang solat sunat, kadang-kadang kat sini, lepas tu lagi 2 rakaat dia undur belakang, lagi 2 dia pergi kanan. Itu sebab apa? Sebab dia nak bumi menyaksikan yang dia solat. Banyak di ruangan bumi digunakan supaya menyaksikan yang dia solat. Tadi si fulan dia solat dekat hujung masjid, kemudian di hujung sini pun dia solat, kemudian di tengah ini pun dia solat, supaya bumi menceritakan kebaikan kita yang kita lakukan di atas muka bumi. Baik, itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Ini ayat yang sama pada ayat yang kedua, iaitu Allah menceritakan bukan setakat langit, bumi pun patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dulu pernah kita sebut, ketika mana Allah nak jadikan bumi dan langit, Allah tanya ataupun Allah suruh kepada bumi dan langit, datanglah kepadaku tetapi ikut pilihan kamu, nak suka rela ataupun terpaksa. Lalu apa kata langit dan bumi? Qalata ataina ta'i'in, sesungguhnya kami datang kepada kamu ya Allah dalam keadaan taat. Menunjukkan bumi dan langit antara makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita patuh juga, macam kita, kebanyakan kita patuh, tapi tidak sepatuh bumi. Bumi patuhnya 100%, kita patuhnya kadang-kadang 50%, 60%. Sebab itu kalau kita orang Islam, Islam ialah agama yang menyeluruh. Masuk kepada agama Islam tak boleh masuk sikit-sikit, tak boleh. Contoh macam kita hari ini, kalau tengok keislaman kita, sepatutnya Islam maksudnya ialah al-khudu' wal istislam. Khudu' maknanya tunduk, Islam maknanya serah diri, istislam. Jadi kalau orang Islam, dia kena tunduk dan serah diri. Contoh macam kita tengok, kadang-kadang ada drama kan, orang pecah masuk rumah kita. Orang pecah masuk rumah orang kaya, dia pun acukan pistol, mungkin parang dan sebagainya. Dia pun tanya, Datuk, saya nak barang Datuk, nak duit Datuk, nak emas Datuk, nak kereta Datuk, semua yang Datuk ada saya nak. Kita masa tu tak fikirlah, kita kata kau nak ambil, kau ambil lah, lantang kau lah, yang penting kau jangan azab aku, seksa aku dan bini aku. Itu serah diri bulat-bulat. Tak ada dah kita nak nego, kau nak ambil lah, tapi tinggallah sikit nak makan juga kita pun. Tak ada dah, orang dia akan serah diri kalau diletakkan parang ataupun diacukan pistol. Begitulah kita, kalau orang Islam dia akan serah diri. Ya Allah, kau suruh apa? Solat, okey aku buat. Zakat, okey aku bayar. Haji, aku usaha pergi. Tapi satu, ya Allah, aku serah diri. Ya Allah, kalau boleh jangan kau seksa aku dan anak isteri aku. Itu baru Islam, menyerah diri dan juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh ataupun penat menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi apakah pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan ayat yang ke-6? Yang pertama ialah perkataan insan, menunjukkan yang Allah ini tuju kepada semua manusia, bukan hanya orang Islam sahaja. Kalau orang Islam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau disebutkan ya ayyuhal insan, bermakna ayat ini dituju kepada semua manusia, Islam maupun yang bukan Islam. Yang kedua, maksud insan di sini ialah ada satu sifat, iaitu manusia ni dia mudah lupa. Macam kita pernah sebutkan sebelum ni, insan dari nasia. Nasia makna kata lupa. Jadi manusia ni dia terlupa yang dulu pernah berjanji, qalu bala syahidana, aku menyaksikan yang engkau wahai Allah Tuhan kami. Dulu kita pernah bersaksi dan kemudian kita terlupa. Kita tak macam langit dan bumi yang ingat janjinya. Sampai sekarang masih lagi patuh kepada Allah. Tapi manusia dia ada sifat lupa. Dulu dia pernah berjanji tapi sekarang dia lupa. Maka Allah datangkan surah ini untuk ingatkan balik. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, setiap di antara kamu ini bekerja dengan bersungguh-sungguh, ataupun dalam bahasa lain penat. Kalau tengok hari ini semua orang penat. Kita setiap masa kita akan penat. Ada orang kata, Ustaz, saya ni dah pencen nanti Ustaz, saya nak rehat lah. Masa kerja kita penat, masa belajar kita penat. Tapi Ustaz, nanti kalau dah pencen saya rehat lah, tak penat lah. Siapa kata tak penat? Ayah saya pencen, itu pun kadang-kadang bunyi, hai penat lah man, ayah duduk rumah ni, tak ada buat apa, bosan juga. Tengok, duduk pun penat. Jadi kita sentiasa penat. Sentiasa, kalau dulu masa kecil-kecil penat bermain, masa belajar penat belajar, masa kerja penat bekerja, masa pencen penat duduk. Penat sentiasa. Jadi setiap orang penat, dan setiap orang ni dia ada usaha dia. Sebab itu penat yang bagaimana yang Allah redai, iaitu penat yang innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, penat yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada 6 penat yang diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membezakan penat kita dengan penat orang lain, yang pertama ialah penat sebab mengajak kepada kebaikan. Macam kita hari ni ada orang kata, Ustaz, saya dah tegur banyak kali dah. Bukan sekali, banyak kali dah, dia tak nak dengar. Penat saya Ustaz. Sabar. Sebab mengajak kepada kebaikan ni ialah perkara yang mulia. Kalau tak mulia, Allah tak sebut dalam Quran. Dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi yang pertama, orang yang penat mengajak kebaikan, orang ini besar pahalanya. Kalau macam tu ustaz seorang ajalah yang penat dapat begini sebab ustaz mengajak kepada kebaikan. Tak. Mengajak kepada kebaikan ni setiap perkara yang kita buat. Sebab itu kalau boleh biar penat kita ni penat yang terbalas. Maksudnya apa? Contoh kita ni, kalau saya ni ustaz, kalau ceramah memang tak pandai lah. Cuma ustaz saya ni pandai melukis. Saya melukis memang TikTok lah ustaz. Saya pernah lukis satu Kaabah tu ustaz. Orang tengok, orang terasa nak pergi Kaabah. Datuk tu tak pernah pun termimpi nak pergi Kaabah, nak pergi Mekah. Tapi bila tengok lukisan saya, dia kata subhanallah, cantiknya Kaabah. Rasa nak pergilah disebabkan lukisan saya. Dapat pahala. Sebab itu penat kita, penat melukis, biar penat yang terbalas. Sama juga saya ustaz, kalau melukis memang tak jadi. Saya kalau lukis orang lidi je ustaz. Orang betul tak pandai saya. Tapi ustaz, saya pandai menyanyi. Saya memang kaki karok. Baru ni majid buat apa tu, qasidah. Saya karokkan qasidah tu, saya jadi juara. Saya memang suara sedap.
Kalau hujan turun, hujan tak turun dah lepas saja nyanyi. Orang lain kalau nyanyi hujan turun, saya kalau nyanyi hujan tak turun langsung. Mana kata suara saya sedap Jadi kalau pandai nyanyi, nyanyilah bila orang dengar, yang membuatkan orang nak masuk kepada agama Islam ataupun kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Sebab macam kita dengar kan, ada kadang-kadang lagu apa? Lagu Raihan yang dulu selalu kita dengar. Saya pun masa kecil-kecil pun dah ada lagu ni. Lagu tentang solat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Makin petih tuan-tuan, tak apalah, tak menyanyi lah apa ni. Kan? Jadi ada orang bila menyanyi lagu tu macam Raihan, kita dengar lagu tu tiba-tiba kita rasa, ya Allah, dah lama tak solat. Ada orang yang tak solat bila dengar lagu tu, ya Allah, hidup aku dah 60 tahun tak solat. Rugi ya, dapat pahala Raihan. Sama juga lagu macam Rabbani. Bila orang dengar lagu Rabbani, orang teringat mati. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri. Saya ingat sampai situ je. Jadi kalau kita ingat lagu Rabbani, kita dengar, kita rasa subhanallah, ingat mati. Kita takut kepada kematian, lalu kita beribadah. Ada orang dengar lagu Mahizin, rasa nak kahwin. Lagu Mahizin yang selalu kalau kita dengar pergi mana-mana kenduri kan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Pakcik tu pergi dengar lagu tu terasa nak kahwin. Jadi orang yang buat lagu tu dia dapat pahala. Sebab itu kalau kita boleh menyanyi, menyanyi lah. Boleh menulis, menulis. Macam kita pandai menulis. Saya Ustaz kalau menyanyi memang ke laut. Kalau lukis orang lidi ya. Kalau ceramah memang tak boleh. Tapi Ustaz satu ni insya-Allah saya boleh Ustaz. Apa? Saya boleh menulis. Saya punya follower Ustaz, kalau Ustaz nak tahu 3,000 orang. Wih, ramai ya bang. Itu semua adik-beradik Ustaz. Kan? Okey lah, adik-beradik pun kita tulis apa yang baik, supaya bila orang baca, orang tahu tentang agama Islam, kita dapat pahala. Baik, itu penat yang dapat pahala besar. Penat yang kedua ialah penat kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Jadi orang yang penat beribadah, orang ini besar pahalanya di sisi Allah. Macam kita baru ni tarawih 20 rakaat. Saya tengok walaupun dia tak mampu, tetap dia bangun. Kadang-kadang walaupun dia tak mampu bangun, mungkin dia duduk sekejap di atas kerusi, kemudian bangun balik. Orang ini yang pulun dalam bab ibadah, bersabar di atas kepenatan beribadah, orang ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalan redha-Nya. Dah masuk ke Isyak? Isyak pukul 8.40. Dah masuk ke? Sekarang pukul berapa? Dah kan? 9 lagi. Okey, baik. Baik, 9 lagi, kita sambung sikit lagi. Baik, jadi yang kedua ialah orang yang penat beribadah. Yang ketiga ialah orang yang penat mengandung, melahirkan dan menyusukan. Jadi golongan ibu-ibu kita yang penat mengandung ni pahalanya besar. Sebab itu ibu-ibu kalau boleh janganlah pencen awal, kan? Mak-mak zaman sekarang ni, Ustaz saya dah 2 orang anak Ustaz, saya dah pencen dah, saya dah tarik break lah. Janganlah begitu. Sebab orang yang bersabar di atas kepenatan mengandung, melahirkan dan juga menyusukan, orang ini pahalanya besar. Baik, kita bagi laluan kepada azan, kemudian kita sambung sedikit lagi.
Jadi yang ketiga ialah penat ibu yang mengandung bersalin, juga yang menyusukan. Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku, kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada aku jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Jadi itu penat yang ketiga. Yang keempat ialah penat mencari nafkah. Ini kelebihan kepada ayah-ayah. Tadi lebih kepada ibu-ibu. Memang lebih kepada ibu lah, sebab ibu saja yang boleh mengandung. Setakat ni saya tak dengar lagi lah yang suami mengandung. Kalau mengandungi itu ramai, mengandung tu memang ibu je lah. Yang keempat, mencari nafkah. Sebab itu kalau boleh, kita sebagai suami, kita ambil kelebihan yang keempat ini, kita yang mencari nafkah. Tapi sebab zaman sekarang ialah zaman yang mencabar dari segi ekonomi. Suami dan isteri bekerja. Tapi tak apalah, yang penting suami redha, isteri redha, maka tiada masalah. Tapi jikalau suami yang seorang sahaja yang bekerja, isteri duduk di rumah, ini satu kelebihan yang perlu kita ambil supaya penat kita, penat yang terbalas. Baik, yang kelima ialah penat sepanjang menuntut ilmu. Kadang-kadang kita dengar ada orang pergi belajar 10 tahun, 20 tahun. Tak penat ke?
Penat menuntut ilmu ni penat. Bukan tak penat, tapi penat yang terbalas. Sebab itu kita hari ni tak boleh berhenti dalam menuntut ilmu. Kalau kita penat, rehat je lah. Macam kita belajar di universiti kan. Di universiti dia ada cuti SEM, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang berbulan-bulan. Jadi masa untuk kita berehat, tapi bukanlah berehat sepanjangnya, perlu kita tuntut. Sebab dalam dunia ni ada benda yang kita tahu dan ada benda yang kita tak tahu. Bukan semua benda yang kita tahu. Sebab tu kalau kita rujuk pakar, contoh kita sakit, ni doktor saya sakit ni, padahal doktor tu pakar. Doktor pun kata, ya aku pun tak tahu juga penyakit pakcik ni, ini first time saya jumpa ni, saya kena kaji balik. Mana kata dia kena belajar balik. Sama juga kalau kita jumpa orang alim, tanya bab soalan fiqh ke agama ke, ni ustaz nak tanya sikit, apakah hukum dia? Ustaz kata ini soalan moden ni, tak pernah berlaku lagi ni, pun tak tahu. Tak apalah, saya balik buka kitab dulu. Kena belajar juga, kena rujuk juga. Sebab ada benda yang kita tak tahu. Bukan semua benda yang kita tahu. Bukan setakat kita je, bahkan ulama dulu pun tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Amir bin Shurahbil, ataupun digelar sebagai Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni lahir pada tahun 20 Hijrah dan meninggal pada tahun 109 Hijrah. Satu hari didatangi oleh seorang lelaki. Orang ni tanya kepada Asy-Sya'bi, tabi'in ni, dia kata, wahai tuan, aku nak tanya sesuatu tentang hukum. Dia pun tanyalah. Bila tanya, apa kata Asy-Sya'bi? Maaf, wallahu alam, saya tak tahu apakah jawapannya. Kemudian bila dengar jawapan sebegitu, datanglah pula orang lain. Datang orang lain, dia pun kata, wahai tuan, wahai tok guru, engkau tak malu ke? Engkau tu ulama besar di negara Iraq. Kenapa engkau jawab aku tak tahu, engkau tak malu ke? Sedangkan kau tu mufti ulama besar. Lalu apa kata Asy-Sya'bi? Kenapa aku nak malu? Sebab para malaikat pun tidak merasa malu ketika mereka berkata seperti mana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak tahu selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kata Asy-Sya'bi, malaikat pun yang dekat dengan Allah pun kadang-kadang jawab tak tahu. So tak pelik kenapa aku nak malu. Sebab itu kalau kita tak jawab setiap persoalan, bukan menandakan kita orang yang tak tahu ataupun orang bodoh. Sebab itu tanda orang bijak. Orang bijak bercakap bila betul dan bercakap bila perlu. Macam kita hari ni kalau tengok di media sosial, semua orang nak bercakap. Hebat. Kadang-kadang keluar kenyataan tu di media sosial, baru keluar mufti punya. Mufti tu jawab sebab dah banyak kenyataan. Sebab masyarakat keliru, banyak kenyataan di media sosial, terpaksalah mufti keluarkan satu kenyataan. Sebab itu kita hari ni kalau boleh banyakkan cakap wallahu alam, saya tak tahu. Kalau betul-betul tak tahulah. Tapi tengok jugalah soalan. Kalau soalan tu bini tanya abang, abang dari mana bang? Selalu pukul 10 dah sampai rumah, ni pukul 11 tak sampai-sampai lagi, abang ke mana? Wallahu alam, abang betul tahu abang dari mana. Itu makan penampar ke mak tu. Takkan kita nak kata pula, abang, takkan abang tak tahu abang dari mana? Sayang, sedangkan malaikat pun tak tahu, apatah lagi abang. Jangan buat begitu bang, tidur luar dah sejuk malam ni. Jadi begitu, ada soalan yang jawablah. Bini tanya abang dari mana? Abang dari tadi lambat balik sebab apa? Malam ni bola. Malam ni Malaysia lawan dengan Bahrain. Tu abang lambat balik tu. Tengok bola ni. Tengok bola. Jadi jawab. Ada soalan yang boleh kita jawab, kita jawab. Tak ada, maka kita cakap wallahu a'lam. Baik. Dan yang keenam, yang terakhir ialah penat apa? Penat menguruskan keluarga. Orang yang penat urus keluarga ni pahala dia besar. Urus macam mana? Urus supaya keluarga dia ni tak berpaling dari agama Allah. Bukan senang tuan-tuan nak didik anak ni sampai ke besar taat kepada Allah. Susah, pening kepala. Saya yang ada anak 2 orang ni kan, masa kecil senanglah kita nak buat. Saya duk fikir nanti dah besar masuk masa kecil dia gaul dengan kita, tak apalah, kita boleh pantau. Nanti dah besar masuk jumpa pula dengan member yang dari pelbagai ajaran, dari pelbagai kaum dan sebagainya, risau kita.
Jadi orang yang selalu penat nak urus keluarga macam mana ni, nak susun kita punya anak ni supaya pandai mengaji, supaya solat tak tinggal, nak hantar ke program mana, nak hantar ke ustaz mana, supaya ajarkan mengaji dan sebagainya. Orang yang sibuk memikirkan urusan keluarga supaya tak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan dapat pahala yang besar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi orang yang terlampau sibuk memikirkan keluarga supaya keluarganya tak terjerumus dalam api neraka, orang ini dapat pahala yang sangat besar. Jadi itulah 6 kepenatan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penat kita selama ini penat yang terbalas. Jadi insya-Allah kita berhenti dahulu pada ayat yang ke-6. Insya-Allah jikalau ada ruang yang lain, umur yang panjang, kita sambung membicarakan ayat yang seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Ya Allah, mungkin dalam majlis pada malam ini dengan berkat majlis ilmu, mungkin ada di antara kami yang dalam kesempitan kau kurniakanlah keluasan, yang dalam kesengsaraan kau kurniakanlah kebahagiaan, yang dalam kesakitan kau kurniakanlah kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.